Tapi bagaimanapun hari ini, saudara, 2 orang pegawai Menteri Besar Kedah telah pun dihadapkan ke mahkamah. Ini boleh dilaporkan sebab ada laporannya, iaitu siasatan Suruhanjaya pencegahan rasuah berhubung tentang adanya unsur-unsur rasuah di bawah pentadbiran Menteri Besar Datuk Seri Mohamad Sanusi. Mereka dakwa hari ini iaitu bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar, iaitu Muhammad Sobri Osman, dan juga bekas sisa politik kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kedah. Saudara Muhammad Sobri dibicarakan di Alostar atas pertuduhan meminta rasuah berjumlah RM4 juta membabitkan kegiatan perlombongan REE pada Mei lalu, saudara. Ingat, saudara, dalam musim pilihan raya di Kedah dulu, heboh cerita rare earth elemen, itu bahan-bahan yang dikorek daripada bukit di Kedah, saudara. Bagaimanapun tertuduh tidak mengaku bersalah, dan kalau mengikut pertuduhan, Muhammad Sobri dakwa meminta suapan bagi dirinya RM4 juta daripada John Abad P sebagai dorongan membantu syarikat kumpulan perlombongan REE Sdn Bhd menjalankan usaha perlombongan REE melalui suatu memorandum persefahaman antara MBI, Menteri Besar Incorporated Kedah, dan syarikat Tababit. Dan Muhammad Sobri juga didakwa secara rasuah menerima suapan sejumlah RM1 juta. Bagi saya itu semua kita tunggu, biarlah mahkamah memutuskan. Saya harap jangan pula kita mendahului mahkamah. Selalu saya katakan, saya pesan pada teman-teman, no one is guilty unless proven by the court. Saudara, apa yang berlaku dan dia dituduh, kita dengar ajalah. Berlapang dada saja, saudara. Jangan kita terus jatuh hukuman. Masalah saya kadang-kadang negara kita ni, seorang itu bila dibawa ke mahkamah, dah jatuh hukum. Jangan begitu, saudara. Sementara itu di Kuala Lumpur hari ini, saudara Muhammad Helmi, itu sisa politik kepada Datuk Seri Sanusi. Dia dituduh meminta dan menerima rasuah berjumlah RM400,000 di hadapan Hakim Suzana Husin. Mengikut pertuduhan, Muhammad Helmi didakwa meminta dan menerima suapan wang tunai, itu berjumlah RM250,000 serta RM150,000 daripada pengarah kumpulan perlombongan REE Sdn Bhd, iaitu Liana Mamat, melalui seorang lelaki dikenali sebagai Syed Muhammad Syed Aluvi. Ini cerita di mahkamah, saudara. Suapan itulah sebagai dorongan kepada tuduh untuk membantu kumpulan perlombongan REE Sdn Bhd mendapatkan kelulusan permohonan lesen perlombongan dan penjelajahan REE di Kedah. Juga sekarang ini sedang dibicarakan, katanya pencaraan sebutan kes akan bermula pada 12 Januari tahun depan. Jangan kita buat ulasan dan sebagainya. Jangan, saudara. Tunggu dulu. Itu keadaan. Saya tak suka, saudara. Begitu juga hari ini, saudara, saya menjelang pilihan raya kecil di Kemaman, saya melihat nampak-nampak yang lebih teruk lagi. Kali ini mereka yang berkempen di media sosial nampaknya, saya rasa, sudah pun terkeluar daripada adab peradaban kemanusiaan. Apabila cerita yang lucah, cerita dalam kain, bertebaran, saudara. Tak sampai hati saya nak menjelaskan, dan saya tidak akan mengulas soal itu. Cuma saya mengharapkan agar pemain-pemain media sosial berhentilah daripada mengeluarkan cerita lama, cerita baru, cerita dalam kain, saudara. Itu hal peribadi, saya rasa. Apa ada kaitannya, saudara? Sebab itu saya cuma saya melihat, terus terang saya katakan, bahawa pilihan raya kecil di Kemaman ini medan antara pertandingan, iaitu calon daripada UMNO Barisan Nasional yang diturunkan. Beliau bukan memegang apa-apa jawatan dalam parti. Tan Sri Raja Muhammad Effendi, dia adalah mantan Panglima Angkatan Tentera yang merupakan heavyweight, dan beliau akan berdepan dengan Menteri Besar Terengganu Yang Berhormat Datuk Seri Samsuri. Cuma yang saya hairan, apalah diorang ni tak habis-habis menularkan cerita yang bukan-bukan, yang tak masuk akal. Antaranya, saya kata, terkehellah fikiran mereka mengungkapkan kononnya kalau Dr. Samsuri menang, dia bakal diangkat sebagai menteri di kerajaan pusat. Tang mana letak logikanya? Hari ini kerajaan pimpinan Datuk Seri Ibrahim bukan kerajaan PAS.
Tang mana? Dia kata, tak di mana logikanya? Saya tak tahulah. Dan konon-konon ceritanya, bahawa kemenangan Samsuri ini akan meruntuhkan kerajaan perpaduan di Putrajaya. Lagi terkehil. Tiap-tiap kali datang saja musim pilihan raya, cerita politik seks ni tak usah ceritalah saya. Ini diulang lagi bahawa cukup jomlah, bahawa akan jatuh kerajaan. Jadi rakyat kena sokong untuk menjatuhkan kerajaan yang ada hari ini. Pertama saya kata jangan sebut jatuhkan kerajaan. Itu salah. Yang kedua, nak jatuhkan pimpinan boleh. Tetapi di mana logikanya, saudara? Dengan 140, mula-mula 148 sokongan ahli parlimen. Kemudian melompat keluar Syed Saddiq. Jadi tinggal 147. Selepas itu, masuk 4 orang daripada Perikatan Nasional. Menjadikan jumlah angka sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah 151 orang. Tang mana letak logikanya kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun keberadaan beliau di anjung kuasa di Seri Perdana itu boleh digugat? Di sini saya nampak tak ada logika. Jadi bercakap, kalau nak berkempen tu, tolonglah jangan memperbodohkan rakyat. Saya mohonlah. Rakyat di Kemaman tak sebodoh itu. Kononnya saya dengar cerita 3-4 hari dah saya. Cuma saya tak nak mengulas. Cuma hari ini bila saya tengok masuk dalam wall saya, mengatakan Datuk Samsuri kalau menang jadi Menteri Pusat. Tang mana logiknya? Apabila Dr. Azalina, dia kata kalau betul-betul Dr. Samsuri nak berkhidmat untuk rakyat parlimen di Parlimen Kemaman, berhentilah jadi wakil ahli Menteri Besar. Sebab beliau tidak mewakili ahli Dewan Negeri di kawasan Kemaman. Dia ahli Dewan Negeri kawasan Marang di Besut sana saya. Jauh. Bagaimana dia nak memberi khidmat kepada rakyat di Kemaman? Itu jadi untuk menutup ceritanya, kononnya Datuk Samsuri ini akan dilantik sebagai Menteri Pusat kalau dia menang. Saya termenung, saya kata. Saya kata, apa benda lah dia orang ni? Kenapa begitu dangkal sekali pemikiran untuk berhujah? Berhujahlah secara matang. Dan jangan ingat rakyat di Kemaman itu orang yang tidak bijak. Jangan ingat mereka boleh memperbodohkan rakyat pengundi di Kemaman dengan cerita-cerita yang sebegitu. Tak ada masuk logika, bagi saya tak ada masuk logika langsung. Jadi saya haraplah kalau nak berkempen pun berilah sesuatu yang ada kematangan supaya rakyat dapat berpegang. Apa nak buat kalau kami menang? Kerana sekarang ni jelas saya. Sebab itu, walau bagaimanapun saya ingin menjelaskan bahawa menurut pihak polis, hari pertama kempen di Kemaman nampaknya tidak ada sebarang tangkapan ataupun kesalahan. Demikian menurut Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan. Setakat ini dia kata terdapat 2 ceramah diadakan melibatkan Perikatan Nasional. Dan tiada sebarang ceramah yang dianjurkan oleh Barisan Nasional. Ialah Barisan Nasional dia buat rumah ke rumah. 2 ceramah dia PN dibuat di Dewan Undangan Negeri Dun Kijal dan Dun Cukai. Kedua-dua ceramah itu mempunyai permit melibatkan kehadiran 120 orang, saudara. Ini laporan polis. Bukanlah ribuan. 120. Mungkin gamaknya kerana itulah mereka sekarang ni terkapai-kapai mencari isu. Dan akhir sekali buat cerita, undilah Samsuri, kalau menang dia bakal jadi menteri. Saya nak gelak pada saya bila tengok adanya tulisan begitu yang masuk dalam wall saya. Itu lain tak ada saya. Matlamat mereka kuasa. Menang Samsuri, mana kerajaan? Datuk Anwar Ibrahim tumbang. Tang mana tumbangnya? Tak habis. Dulu begitu juga pilihan raya kecil di Pulai. Kalaulah ini calon daripada PAS menang di Pulai, maka kerajaan pimpinan Datuk Anwar Ibrahim akan tumbang. Menang di Pulai tak ada masalah. Kemudian begitu juga di Simpang Jeram. Dewan Negeri pun boleh dikaitkan. Begitu juga di Pelangai. Saya pergi ke Pelangai, saya hadir di Pelangai. Cerita dia, kita pastikan menanglah di Pelangai ini, tumbangkan calon Barisan Nasional. Kerana bila tumbang, maka kerajaan Anwar Ibrahim akan tumbang. Malahan kata kerajaan negeri, Pahang pun boleh tumbang. Saya kata apa benda lah dia orang ni. Tak habis-habis bercerita soal jawatan, soal kuasa. Apakah minda rakyat mahu disesatkan dengan pemikiran politik yang sebegitu, saudara? Dangkal bagi saya. Dan saya lihat, saudara,
bagaimana calon daripada Barisan Nasional, dia tak ada fikir. Ya, sebagai panglima, dia terus ke. Jadi bagi sekarang ni, saya melihat kenyataannya agak menarik hati. Sebab hari ini saya juga mendapat tahu bahawa AWAN, iaitu Angkatan Wanita Amanah, Angkatan Wanita Amanah Negara sedia akan mengerahkan segala kudrat bagi membantu memenangkan calon Barisan Nasional, itu bekas Panglima ATM Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Afendi. Ketuanya iaitu Dato' Aiman Atirah Sabu. Dia kata pihak Wanita Amanah akan mengerahkan pasukan kempennya, terutama dari Kelantan, Terengganu dan Pahang, yang lebih memahami isu serta propaganda yang bakal dimainkan oleh Perikatan Nasional nanti, katanya. Menurut AWAN, Perikatan Nasional, dan mereka yakin Perikatan Nasional, terutama PAS, akan menjadikan pilihan raya kecil Kemaman sebagai lubuk untuk memainkan isu petisyen cabaran terhadap 20 peruntukan enakmen jenayah syariah di negeri Kelantan oleh Peguam Nek Elin. Jadi pastinya, katanya, AWAN, iaitu Angkatan Wanita Amanah Kelantan, perlu memainkan peranan penting kerana mereka lebih memahami kes Nek Elin yang berpusat di Kelantan. Jadi mereka perlu turun memberi penerangan kepada pengundi-pengundi di Parlimen Kemaman. Itu dari satu sudut wanita amanah. Sebab mereka dari Kelantan. Jadi kita tak mahu kes tersebut menjadi senjata tajam buat PAS untuk pilihan raya kecil kali ini. Aiman Atirah memberitahu bagaimanapun beliau perlu duduk berbincang dengan Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad sebelum merancang lebih lanjut peranan AWAN pada pilihan raya kecil Kemaman. Sakit pinggang tu. Bila saja semalam saya melaporkan bagaimana naib Ketua Wanita Keadilan, iaitu Datin Faizah, sudah pun berada dengan ketumbukannya. Wanita-wanita keadilan juga sudah berada di Kemaman. Hari ini saya dapat laporan daripada AWAN, iaitu Angkatan Wanita Amanah dan Wanita UMNO memanglah dah berkampung sejak seminggu. Jadi dalam keadaan beginilah saya nampak, saya lihat mereka semakin terkapai-kapai dengan isu. Wanita bila mereka menyerang, jangan main-main saudara. Rumah ke rumah, mereka menyantuni. Dan saya melihat isu-isu yang dijelaskan oleh wanita ini begitu jelas. Sebab itu sekarang ni, macam mana Noah ni apa hal ni? Datuk Seri Zahid Media ada di rumah lah saudara. Apa benda lah anda ni? Apa ni, bungkuk UMNO BN selagi ada Zahid. Oh ini benda, anda buat macam mana? Pacman Wangsa Maju, dia kata wanita MIC, MCA terlibat. Wanita MCA, Wangsa Maju dan DAP mereka turun mulai besok. Laporan saya terima bahawa mereka juga akan berada di semua kawasan-kawasan yang diwakili pengundi-pengundinya dari keturunan bukan Melayu. Dan mereka lebih yakin kali ini pengundi akan memberi sokongan yang tanpa berbelah bagi kepada calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional. Janganlah anda main sentimen Presiden UMNO apa semua, sudahlah saudara. Ini semua tak jalan. Di Kemaman tak jalan. Saya melihat satu benda yang agak menarik. Apabila kenyataan daripada calon UMNO Barisan Nasional, iaitu Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Afendi, dia kata bahawa dia begitu menaruh harapan yang tinggi untuk kembali ke kampung halamannya untuk menabur bakti. Sebab di sinilah saya dibesarkan. Di sinilah saya disekolahkan. Dulu pun katanya, waktu dia bertugas dalam pasukan tentera, ada kalanya dia kata dia balik. Bila balik, dia pergilah ke kedai kopi Haiping di Pekan Kemaman. Tu sebuah kedai kopi yang memang agak popular. Kedai Haiping. Di situlah dia berjumpa dengan teman-teman, kawan-kawan, rakan sekolah. Malahan katanya, dia cukup terkesan apabila waktu dia berkempen, dia pergi ke pasar. Itu pasar di Pekan Kemaman tu tempat dia selalu membeli ikan dan sayur bagi pihak keluarganya. Dan katanya waktu kecil-kecil dulu dia kata kalau saya pergi ke pasar sebut, penjual di situ kadang-kadang bagi percuma, tak nak ambil duit pada saya. Dan orang itu masih ada lagi di situ. Jadi bila saya sampai di situ, saya disambut dengan penuh kemesraan. Saya melihat sentuhan kasih yang ada yang dimiliki oleh Tan Sri
Jenderal Bersara ini, Raja Effendi ini, saya rasa ini adalah satu advantage kepada beliau. Sebab dia kata ramai kawan-kawan. Tadi saya pergi ke satu kampung tu, dia jumpa kawan sekolah dia. Dia datang, mau kenal aku tidak? Mau tak kenal. Jadi sentuhan itulah saudara yang saya meyakinkan agak sukar diperolehi oleh calon daripada parti sebelah sana. Datuk Tan Sri Effendi, dia memang dekat dengan rakyat di Kemaman. Sebab itu dia kata, saya masih ada lagi tugas yang belum selesai. Ada agenda untuk saya perjuangkan bagi rakyat Kemaman. Ada hutang yang tak langsai. Jadi hutangnya, dia kata dia belajar di Kemaman, dia membesar di Kemaman, dia nak membakti. Kerana selama ini dia berkesempatan berbakti dalam pasukan tentera. Menjadi Panglima Angkatan Tentera yang menjaga keselamatan negara. Memanglah Kemaman itu sebahagian daripada ini, tapi tidak sepenuhnya. Tapi kali ini dia kata, kalaulah seandainya rakyat Kemaman memberi kesempatan untuk dia menjadi wakil rakyat, dia akan dapat memberi khidmat sepenuhnya untuk rakyat Kemaman. Inilah yang akan saya lakukan. Sebab dia kata dia begitu terkesan. Ramai lagi kawan-kawan dia yang masih hidup lagi. Dia bila dia kata pergi ke pasar tu lah. Dia pergi jumpa makcik di pasar tu yang jual sayur, pakcik yang jual ikan tu, masih ingat dia dan mereka masih hidup lagi. Saya kata kalau itu keadaannya, advantage cukup tinggi. Bagaimana hubungan ini, hubungan silaturahim yang terjalin sekian lama. Kawan sepersekolahan, sama-sama main bola dulu waktu muda, dan sama-sama minum teh tarik, mengopi dekat kedai Haiping. Sebab dia kata bila dia balik saja ke Maman, selalunya dia akan singgah untuk minum kopi di kedai Haiping. Di situlah dia jumpa kawan-kawannya. Kadang-kadang mereka malu-malu nak jumpa. Maklumlah waktu itu dia kata dia adalah sebagai Panglima Angkatan Tentera. Tapi dia satu orang yang mudah didekati. Saya rasa inilah advantage yang dia dimiliki oleh Tan Sri Raja Effendi. Mudah-mudahan beruntunglah warga Kemaman memiliki anak tempatan yang jiwanya jiwa tempatan.